All right, I think it is in the session of recording. All right, that's great. So let's go with it for today. Selamat pagi once again to all of you here. So first and foremostly, seperti yang anda dapat lihat di sini hari ini adalah 20 Januari 20 Januari 2023 Okey. Jadi untuk fundamental analysis sebenarnya adalah penting untuk kita memahami apa itu schedule news. Jadi schedule news adalah poin yang paling pertama untuk kita sebenarnya lihat sama-sama supaya kita boleh mendapatkan news yang akan berlaku pada satu-satu masa. Jadi seperti yang kalau kita lihat di Friday ini, Januari ini, kalau kita lebih fokus kepada gold contohnya. Kalau kita trade gold contohnya, makanya kita akan fokus kepada currency yang berkaitan dengan USD. Okey. Seperti yang kita dapat lihat di sini untuk Friday kita ada beberapa news yang berkaitan dengan USD. Ada satu news yang telah berlalu tadi iaitu pada pukul 2.15 AM Jadi kita masih sebenarnya tidak pasti bagaimana sebenarnya FOMC sebenarnya mengambil interest rate di dalam negara mereka. So maksudnya kita tak mempunyai satu result yang kuat So apa yang berlaku ialah daripada apa yang saya baca di investing.com tadi, ianya mengatakan yang bahawa dia lebih menyokong kepada kenaikan interest rate dia yang pasti akan membantu kepada kenaikan USD. Okey. Jadi sekarangnya apa yang paling penting ialah kalau kita lihat di sini kita ada FOMC member haka yang akan bercakap Okey, jadi tadi adalah Bernard, sekarang adalah haka Paling pertamanya kalau orang lihat kepada FOMC ini, dia selalu mempunyai satu trail Trail dia ialah pertamanya dia akan bermula dengan J Powell. Selepas dia bermula dengan J Powell, kemudian dia akan pergi kepada Bernard, dan kemudian selepas Bernard dia akan pergi kepada sesiapa saja sama ada haka ke apa ke Okey, jadi ada banyak jenis orang di FOMC ini. Okey, tapi yang paling penting selalunya adalah apabila J Powell Fed Presiden bercakap di dalam FOMC sebenarnya Okey, Bernard, Haka dan semua orang sebenarnya cuma menyokong saja kepada apa yang J Powell sebenarnya buat. Jadi kalau kita melihat di sini, kita mempunyai news ini di dalam low impact. Kenapa ianya low impact? Kerana tadi dia dah berada di dalam high impact sebenarnya, medium impact. Sekarangnya dia adalah low impact. Maksudnya dia tidak mempunyai banyak efek ke dalam market seperti apa yang berlaku pagi tadi. Okey. So sekarang ni perkara yang paling penting untuk kita lihat adalah di existing home sales. Okey. Existing home sales ni adalah di bawah medium impact. Dan lagi satu perkara yang saya nak tekankan di sini, dia berada di dalam medium impact dan juga dia adalah leading indicator. Jadi seperti yang saya selalu katakan sebenarnya, untuk leading indicator, untuk short term saja, dia mempunyai impact sebanyak 6 bulan ke 12 bulan. Kalau untuk long term impact, dia mempunyai impact daripada 12 bulan ke 24 bulan. Maksud dia kita tahu yang impact untuk leading indicator adalah sangat-sangat tinggi. Jadi maksudnya kita kena berhati-hati di news di sini. Dan kita juga tahu yang bahawa hari ini adalah hari Jumaat. Jadi kalau hari Jumaat, apa yang berlaku saja di hari Jumaat ini pasti akan berterusan sehingga hari Isnin. Market selalu volatile pada hari Jumaat. Jadi apabila kita lihat di sini, kita lihat apa yang diforecastkan adalah 3.95 million untuk existing home sales untuk sales rumah mereka dan kalau kita lihat dia ni adalah lebih rendah daripada apa yang berlaku sebelum ini. Okey, jadi bacaan adalah sangat-sangat rendah. Kalau bacaan adalah sangat-sangat rendah, maka ianya sebenarnya boleh membantu kepada kenaikan gold. Kerana kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita boleh tahu actual greater than forecast
is good for currency. Kalau actual dia lebih bagus daripada forecast dia, maksudnya itu adalah bagus untuk US dollar. Tapi disebabkan sini kita tak ada actual dia, kita tahu apa yang forecast dia, maksudnya forecast dia dibandingkan dengan apa yang berlaku sebelum ini, 4.9 adalah lebih kurang. Kalau dia ni adalah lebih kurang, makanya kita tahu sebenarnya dia tidak bagus untuk US currency. Okey. Jadi itu adalah yang pertamanya. Tapi kita selalu ada satu soalan. Apa yang akan berlaku di sini? Sebelum pukul 11, sebelum pukul 10 di sini, apa yang akan berlaku sebenarnya? Ya. Makanya kita kena tahu apa yang tengah berlaku di dalam market. Untuk perkara ini, saya sebenarnya mensyorkan anda untuk menggunakan investing.com. Okey, jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, saya dah buka dah satu satu page untuk gold sebenarnya. Kalau anda tekan di sini saja, anda boleh XAU/USD gold spot US dollar di sini anda type sajalah XAU/USD Okey, search website for XAU USD, kemudian anda akan lihat sini gold spot US dollar, tekan saja. Kemudian anda scroll di bawah, anda akan melihat bahawa sini ada beberapa news yang anda boleh lihat. Okey, kenapa saya fokus kepada news di sini? Kerana news ini adalah sangat-sangat penting dan news ini sebenarnya boleh memberikan impact di dalam market. Okey, seperti yang anda dapat lihat di technical chart ini. Kalau anda lihat apabila news ini keluar, US stocks were falling as recession fears return. Jadi anda lihat apa yang berlaku di graf di sini, makanya gold mempunyai satu kenaikan. Ya, gold mempunyai satu kenaikan di sini anda boleh lihat. Apabila news sebelum ni keluar, gold muted amid recession, uncertainty, China optimism bios copper, anda tahu ada satu retracement. Lepas retracement tersebut, ianya mempunyai satu kenaikan yang sangat mendadak. Diteruskan dengan news ini. Makanya apa yang penting ialah anda boleh lihat news ini memang ada di sini Memang ada di sini. US stocks were falling. Okay, US stocks were falling as recession fears this one. Okay, gold muted Gold muted tu adalah yang sebelum ini Jadi maksudnya kita tahu yang bahawa news ini belum lagi sebenarnya ada di sini Belum lagi. Kalau anda pergi ke 5 minit, 15 minit, 30 minit Okay. US stock were falling as recession fears return. Maksud dia news yang akan datang ini akan memberikan impact kepada apa yang akan berlaku di dalam market. So jadi sekarang kita sama-sama tengok apa yang berada di dalam news ini. Okey. Saya dah buka dah awal-awal Sebab tu anda tekan saja yang ni, anda terus boleh buka Jadi dia dikatakan gold prices cool after strong rally head for 5th week of gains. Kita tahu yang bahawa gold sebenarnya mempunyai satu kenaikan yang sangat mendadak beberapa hari yang lepas consider minggu ini memang minggu bullish sebenarnya dan juga minggu lepas juga Jadi ni adalah 5th week dalam minggu kelima sebenarnya di mana gold sebenarnya mempunyai satu kenaikan yang sangat mendadak. Jadi kalau anda lihat di sini, anda tahu yang bahawa sini adalah semua news yang anda perlukan sebenarnya. Tapi mungkin ada orang tanya saya untuk baca semua news ni mengambil satu masa yang sangat lama dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kepada fundamental analysis sebenarnya mengandungi line chart, bar chart, graph chart dan banyak-banyak chart lagi sebenarnya yang akan mengambil masa yang lebih lama sebenarnya. Jadi apa yang investing.com buat ialah mereka sebenarnya mengambil semua fundamental analysis tersebut dan mereka meletakkan di dalam news ini supaya ianya nampak seperti senang untuk kita sebenarnya. Jadi kalau kita baca di sini, news di sini, makanya kita sebenarnya dah boleh tahu apa yang kita patut fokuskan. Contohnya apa news yang penting untuk anda fokuskan, apa yang berlaku kepada spot gold, gold futures dan sebagainya seperti yang anda dapat lihat di sini. Jadi semuanya yang di-highlightkan ini sebenarnya adalah salah satu fundamental faktor yang kita boleh fokuskan.
Ya, dan juga apabila anda baca juga, anda juga boleh mendapatkan fundamental faktor yang penting untuk anda sebenarnya trade di dalam market, untuk anda tahu apa sebenarnya yang akan berlaku berkaitan dengan trend dia. Jadi kalau anda lihat di sini, gold prices hovered a 9-month high on Friday after a sharp rally and were headed for 5th consecutive weeks of gains amid resurgent safe haven demand and growing uncertainty over the part of US monetary policy. Kita sekarang ni ada satu masalah, iaitu berkaitan dengan US monetary policy. Kerana US monetary policy sebenarnya kita tak tahu yang bahawa sebenarnya Fed apa sebenarnya mereka tengah buat. Jadi kalau kita tahu apa yang mereka buat ialah mereka cuma menaikkan sebanyak 25 basis point saja, tapi kenaikan itu untuk interest rate mereka tidak berapa tinggi. Itu saja yang kita faham buat masa sekarang. Tapi ada indication di dalam market yang mengatakan yang bahawa kemungkinan besar mereka sebenarnya akan menaikkan lagi interest rate tersebut. Jadi makanya sebenarnya ini juga adalah perkara yang sangat-sangat membimbangkan semua investor juga. Kerana kalau mereka menaikkan secara pelan-pelan, makanya ini sebenarnya membantu kepada kenaikan gold. Kalau mereka melakukannya untuk menaikkan interest rate by Fed sebenarnya, jadi makanya sebenarnya itu akan menaikkan US dollar. Ya. Jadi kita kena tahu kalau dia secara pelan-pelan, dia akan membantu kepada kenaikan gold. Tapi kalau dia menaikkan interest rate secara mendadak, maksudnya secara tinggi, seperti apa yang berlaku pada tahun lepas, 75 basis point, 100 basis point dan sebagainya, makanya ini pasti akan menguatkan US dollar. Ya. Jadi kalau kita tengok, ini semua adalah explanation saja. Kita boleh tengok yang ini adalah explanation. Prices of yellow metal, gold memang ada naik. Okay, selain daripada itu, hawkish comments from the Federal Reserve also weighted on sentiment. Fed Vice Chair Lael Brainerd said on Thursday that interest rate needs to remain high despite of sign of easing inflation. Nampak ini adalah satu indication yang diberikan. Ya, ini adalah satu indication yang diberikan. Sepertinya yang kita tahu kalau kita lihat kepada news-news yang lain, untuk news-news yang lain mengatakan yang bahawa dia cuma menaikkan sebanyak 25 basis point saja. Tapi kalau di sini kita tengok Fed Vice Chair Lael Brainerd, dia sebenarnya dah menyokong kepada hawkish. Kalau kita melihat di sini kerana interest rate will need to remain high despite sign of easing inflation. Maksud dia komen kat sini ni, dia sebenarnya tak berkaitan dengan dia tak berkaitan dengan dovish Kalau anda tak tahu apa tu dovish, apa tu hawkish, hawkish tu masa dia kenaikan dan dovish itu masa dia penurunan Jadi kalau dia berkata begini, makanya ada chance untuk sebenarnya US dollar untuk menguat juga. Sekarang ni kita nak tengok sama-sama apa yang berlaku, apa trend dia sebenarnya. So given that price pressures are still trending close to 40-year high, her comments mirrored similar commitments from other Fed official this week. Maksud dia, kalau dia dah bercakap, maksud dia semua official juga akan ikut apa yang dia cakap. Alright, so kita tengok sekarang apa yang sebenarnya spot gold ada kejatuhan, gold futures ada ni steady sikit. So kalau kita melihat kepada perkara ini sebenarnya, gold prices has been on a tear since data showed a sustained downtrend in the US inflation, which is likely to invite less hawkish moves by the Fed this year. The prospect of smaller rate hikes bring much relief to the bullion prices, which were rattled by the hawkish Fed in 2022. Jadi ini adalah apa yang mereka bagi tahu, apa yang berlaku pada 2022. So the prospect of global recession also boosted the safe haven demand. Ini adalah satu perkara. Dan paling penting ialah untuk kita melihat kepada China. Apa yang sebenarnya berlaku di China Ini adalah lagi satu fundamental factor yang anda perlu lihat juga Kerana kalau China sebenarnya membuka ekonomi dia, makanya dia ni akan membantu kepada kenaikan gold. Kenapa begitu? Kerana China merupakan the largest importer untuk copper sebenarnya Jadi kalau contohnya seperti anda tahu apa yang berlaku di China sekarang ni, China sebenarnya mempunyai COVID cases yang sangat banyak. Dan ini sebenarnya memberikan
masalah kepada ekonomi aktiviti di China. Kalau perkara ini memberikan masalah kepada China untuk ekonomi aktivitinya, makanya sebenarnya gold akan mempunyai penurunan. Tapi kalau kita melihat dianya adalah sangat positif China tengah cuba untuk sangat positif dalam perkara ini dan makanya dianya sebenarnya membantu kepada kenaikan gold. Okey, jadi itu adalah summarize Itu adalah sesuatu yang saya summarize daripada news ini. Okey, itu adalah yang pertama Kita dah tahu kita mempunyai satu komen daripada FedWise yang orang kedua selepas Jay Powell yang mengatakan yang interest rate will remain to be high itu adalah satu indication fundamental factor yang pertama. Keduanya, kalau kita lihat dekat sini yang paling-paling penting kita kena lihat kepada apa yang berlaku di China. Okey, kalau kita lihat apa yang berlaku di China, China sebenarnya dah buka dia punya economic recovery tapi masih ada masalah sedikit dalam negara mereka. Okey. Dan selain daripada itu juga kita boleh tengok stock market pun ada jatuh juga ni pun adalah satu fundamental factor juga. Okey, kalau stock market dia jatuh makanya sebenarnya dia tidak bagus untuk company-company sebenarnya di US juga. Okey, so dekat sini sebenarnya apa correlation dia kalau stock market dengan US dollar? Selalunya correlation dia kalau US stock naik, okey, maknanya US dollar akan turun. Okey, kalau US dollar naik, maknanya stock market akan turun. Dia adalah negative relationship Tapi ada orang tanya saya, ada tak ketikanya bahawa bila stock market tu naik, maknanya US dollar pun naik sekali. Okey, bila stock market tu turun, maknanya US dollar pun turun sekali. Jawapan dia adalah yes. Perkara itu pernah berlaku, tapi berdasarkan historical data, mereka mempunyai negative relationship. Perkara itu berlaku kerana ada banyak-banyak lagi faktor-faktor yang sebenarnya mengganggu contohnya kepada net profit sesebuah company dan juga lebih kepada bagaimana treasury yield masa dia punya US government treasury masa dia punya duit dia di dalam negara dan sebagainya Ini adalah beberapa perkara yang pasti akan sebenarnya efekkan bagaimana relation antara stock market bersama dengan US dollar. Okey. Jadi itu adalah apa yang kita dapat daripada news ini Kalau saya lihat kepada news ini sebenarnya lebih menyokong kepada kenaikan US dollar. Tapi saya juga melihat kalau kita lihat trend semalam adalah lebih kepada bullish. Makanya sebenarnya kalau saya melihat juga yang bahawa trend adalah cukup uncertain juga cukup uncertain juga. So untuk saya tahu lebih, saya kena lihat kepada apa yang berlaku sebelum ni. Jadi apa yang berlaku sebelum ni saya dah tahu dah di sini US stocks kalau kita lihat US stocks were falling as investors are waiting for Fed Jadi kita tahu sini ada retracement, daripada sini ada satu news yang keluar dan kemudian ada kenaikan Okey, jadi kita lihat sama-sama apa yang berlaku. Apabila US stock jatuh, maknanya penurunan gold berlaku Anda lihat kalau contohnya di sini US stock jatuh, apa yang berlaku? Penurunan berlaku Kenapa penurunan berlaku? Ini adalah penguatan kepada US dollar Okey, kalau gold jatuh, US dollar akan kuat. Sebab tu sebenarnya dia mempunyai kekuatan di US dollar. Okey, ini adalah dia punya ni. Okay, so dia retrace balik selepas kita ada news ini gold muted and recession uncertainty, China optimism bios copper dia naik balik kerana copper kerana China optimism China sebenarnya nak buka dia punya ekonomi dan sebagainya, nak fokus lebih kepada copper. Itu sebab dia anda boleh lihat apa yang berlaku, dia ada kenaikan saya fokus kat sini sebenarnya kerana sini adalah technical chart apa yang anda boleh lihat untuk anda punya candle di sini. Sekarang ni saya tukar pada candle boleh tukar pada candle ataupun boleh tukar kepada ni anda boleh lihat kat sini. Kalau candle pun macam itulah, anda boleh lihat apa yang berlaku ada kenaikan selepas satu news itu. Okey, so kalau anda lihat kepada news ini, sebenarnya anda tahu US stock jatuh, maksudnya memang ada kenaikan US dollar di sini.
Kalau sesiapa yang sebenarnya baca news ini, pastinya mereka akan berfikir yang bahawa US dollar akan naik. US dollar akan naik sebenarnya. So jadi sebab itu semalam sebenarnya apa yang berlaku ialah prediction. Prediction yang saya buat sebenarnya adalah lebih kepada bearish walaupun sebenarnya trend dia adalah lebih kepada bullish. Kerana trend sebenarnya cukup uncertain sebenarnya untuk minggu ini. Kerana pertamanya kita tak tahu apa yang sebenarnya berkaitan dengan China. China kadang-kadang kita kena berhati-hati juga. Kerana kalau mereka datang dengan zero COVID policy mereka, makanya kita akan mempunyai satu masalah juga. Kalau contohnya anda sebenarnya dah buy gold, tiba-tiba China keluar, kita akan menutup semua ekonomi aktiviti kita di China dan makanya anda akan melihat satu shift yang sangat besar akan berlaku di dalam market, iaitu akan menyokong kepada kekuatan US dollar. Ataupun tiba-tiba untuk Federal Reserve Federal Reserve tiba-tiba kata kita nak apa, macam contohnya news hari ni seperti yang anda dapat lihat tadi, anda boleh tengok juga dia kata yang dia akan berterusan untuk hawkish. Dia akan berterusan untuk hawkish. Makanya siapa-siapa yang sebenarnya memegang kepada gold, mereka katakan gold akan bullish, tapi tiba-tiba Fed sebenarnya katakan keluarkan statement macam tu. Jadi apa yang akan berlaku ialah reversal yang akan berlaku. Jadi kita tahu di sini sebenarnya kita tak ada certainty. Okay, we don't have certainty in the market sebenarnya. Kerana faktor-faktor ini memang nampak seperti faktor-faktor yang memang bagus untuk kita tahu, memang sesuatu yang kita tahu sebenarnya, memang sesuatu yang kita sure. Tapi kalau kita melihat betul-betul faktor-faktor ini boleh berubah, boleh berubah juga. Okey, sebab itu saya selalu kata untuk fokus kepada schedule news. Tengok schedule news itu dulu, kita tahu pukul berapa dia berlaku dan sebagainya, dan tengok bahawa dia dalam kategori leading indicator ataupun lagging indicator. Kalau leading indicator seperti yang saya katakan tadi adalah untuk 6 bulan ke 12 bulan untuk short term, kalau long term adalah 12 bulan ke 24 bulan. Kalau lagging indicator itu boleh confirmkan leading indicator ataupun boleh mematahkan leading indicator. Okey? Kalau contohnya anda ada satu news, saya tunjuk contoh kalau ada. Okey, contohnya kalau anda lihat dekat sini, anda tahu sini adalah leading indicator. Kita pergi kepada news minggu depan, contohnya. Okey? Hari ini adalah 20 hari bulan Monday. Okey, Monday kita tak ada lagging, tak ada ni. Kita tengok apa-apa news yang kita ada. Okey, contohnya kalau USD di sini, kalau kita buka, ini adalah leading indicator juga. Okey, okey, sekarang ni saya nak terangkan okey, pasal leading dengan lagging leading dengan lagging indicator. Okey, saya berpendapat yang bahawa kita ada banyak leading indicator sebenarnya. Okey, leading indicator. Okey, kita ada banyak leading indicator Okey, tapi kita kurang sikit lagging Okey, tak apa. Okey, saya ada sesuatu nak terangkan untuk begini apabila anda ada sesuatu yang begini, okey, apabila anda dapat leading indicator, kemudian anda dapat sesuatu yang berkaitan dengan lagging indicator. Di mana anda tengok, anda boleh tengok di sini why traders care, it is a lagging indicator. Contohnya. Jadi apa yang berlaku adalah dia akan sama ada membantu leading indicator untuk meneruskan trend yang leading indicator itu buat, ataupun dia akan mematahkan leading indicator itu tersebut. Kalau dia mematahkan, makanya trend akan berubah. Dan apa impact lagging indicator ini adalah lagging indicator short term juga mempunyai impact yang sama seperti leading indicator, iaitu 6 bulan ke 12 bulan. Dan untuk long term 12 bulan ke 24 bulan. Tapi sekarang ni persoalan dia kalau kita tahu dia 6 bulan ke 12 bulan, of course kita letak je sama ada buy ataupun sell, kita letak dia. Kalau contoh kita letak sell, kita biarkan je untuk 6 bulan atau 12 bulan makanya dia tetap akan dia tetap akan sebenarnya jatuh Okey, jawapan dia adalah betul. Tapi kita kena faham di dalam market kita ada banyak leading indicator dan juga lagging indicator yang boleh kontradik, seperti yang anda boleh lihat di sini macam tadi tu ada satu example yang tadi saya tunjukkan untuk US ni. Contohnya
Kalau flash services PMI adalah satu leading indicator yang mengatakan yang bahawa kenaikan US dollar akan berlaku. Okey, makanya apa yang akan berlaku di sini akan US dollar akan naik ya. Okey, tiba-tiba kalau kita tengok dekat flash manufacturing PMI juga adalah satu leading indicator, tapi dia katakan yang bahawa US dollar akan jatuh. Maka dia, okey, ini adalah contoh maka dia apa yang akan berlaku ialah dia akan volatile. Okey, dia akan volatile di dalam market. Jadi kalau anda fikirkan, okey, dia akan volatile dan sebagainya. Maksud dia, leading indicator boleh dipatahkan oleh lagging indicator dan juga oleh leading indicator. Lagging indicator juga boleh dipatahkan oleh leading indicator. Maksud dia mereka adalah sama kuat. Cuma dia lagging indicator ni, kalau leading indicator kalau dia sokong lebih kepada sell ataupun buy, bergantung kepada apa yang anda trade. Okey, kalau anda ada lagging indicator tu boleh support. Ya, maksud dia support dia adalah lebih bagus daripada leading indicator, sebab kalau ada leading indicator yang lain memang betul dia juga boleh membantu kepada penerusan trend, tapi lagging indicator akan ada lebih strong confirmation di mana trend itu akan pergi. Ya, dia adalah sama sebenarnya untuk leading dengan lagging indicator sebenarnya. Tapi cumanya kalau kita ada leading, kemudian kita ada lagging indicator, dan berdasarkan data-data yang kita ada, kalau kita tengok apa yang kita fokus dan sebagainya, semuanya ikut, maknanya dia akan sama dia akan ikut sama sekali. Maksudnya memang impact dia sangat kuat sehingga ada sebarang leading atau lagging indicator yang akan mematahkan trend tersebut. Okey, sebab tu kadang-kadang kita lihat dalam market tak pernah 6 bulan ke 12 bulan ataupun 12 bulan ke 24 bulan tapi cumanya dia punya impact boleh jadi boleh jadi seperti itu. Seperti yang kita tahu tahun lepas, kita tahu yang bahawa apabila Fed menaikkan interest rate mereka, okey, dan kemudian kita juga tahu daripada semua economic indicators US sebenarnya sangat-sangat bagus reading mereka adalah sangat-sangat bagus, dan mereka adalah leading indicator, mereka adalah lagging indicator yang sebenarnya berbulan-bulan itu sebenarnya membantu kepada kenaikan US dollar. Jadi itulah yang sebenarnya berlaku pada tahun lepas sebenarnya. Jadi pada tahun ini sebenarnya kita mempunyai sedikit perubahan kerana kita tahu baru-baru ini yang US punya data dan sebagainya pun tidak beberapa merangsangkan juga. Kalau kita melihat sebelum ni saya nak tunjukkan contoh kepada anda Kalau anda rasa macam anda nak tanya saya soalan ke ataupun anda nak stop saya ke, boleh stop saya tak ada masalah Okey, jadi sepertinya anda tahu, anda nampak sini satu sini adalah untuk US pilih Fed, kemudian kita ada unemployment claims Okey, unemployment claims kita sentiasa bagus sentiasa bagus. Kalau kita lihat kepada sesuatu yang lain, core PPI contohnya core retail sales. Cuba anda lihat di core retail sales ini, kalau anda dapat lihat di November 2022, di Oktober sangat-sangat bagus sebenarnya 0.1, 1.3 dan sebagainya. Tapi Disember dah berlaku sedikit pengurangan okey. Tapi kalau anda lihat di sini, okey, maksud dia sebenarnya lebih menurun. Di mana sebenarnya kita tahu yang bahawa tahun lepas sebenarnya reading dia adalah lebih bagus sebenarnya. Tapi untuk tahun ini sebenarnya reading dia adalah sangat teruk. Dan ini sebenarnya membawa kepada penurunan US dollar dan juga kenaikan gold sebenarnya Jadi saya selalu tekankan news kat sini, kat schedule news ini kerana ini adalah news yang kita tahu. Kita tahu sebenarnya okey tentang pukul berapa dia akan berlaku dan sebagainya Jadi sama ada kita avoid masa ini ataupun kita ambil advantage of this particular time Okay. So for me personally, because ini adalah Friday schedule news and also the most important news kat sini memberitahu kita yang bahawa dia ni adalah sangat uncertain. Tapi possible untuk bearish berlaku ataupun untuk bullish berlaku adalah sangat-sangat tinggi Adalah sangat-sangat tinggi. Okay, it's quite uncertain for now. Tapi perkara yang paling baik ialah kita ada fundamental range dan juga kita ada technical analysis. Okay. And another part of fundamental analysis yang saya nak tekankan di sini adalah mengenai core incident news.
Okey, apa itu coincident news? Coincident news adalah news yang berlaku secara tiba-tiba. Okey, contohnya lah, kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat okey, contohnya kita anggap yang bahawa kita nak sampai sana pada pukul 3. Okey, tiba-tiba dalam perjalanan kita ada roadblock. Kita ada satu accident kat sana. Tiba-tiba ada ada hujan dan sebagainya. Perkara-perkara ini adalah sesuatu yang kita tak boleh kontrol. Sesuatu yang unexpected. Jadi perkara-perkara begini juga berlaku di dalam market. Tapi persoalan dia, mana kita nak dapat news-news begini? Jadi untuk news ini, selalunya orang selalu bertanya kepada saya, kenapa saya gunakan Forex Factory dan juga untuk investing.com sebenarnya? Okey, sebabnya adalah saya juga boleh mendapatkan coincident news. Kalau anda lihat ke atas ni ada news. Anda tekan saja news kat sini. Okey, anda tekan saja news kat sini, anda akan tengok latest story. Okey, news latest story di sini. Ini adalah coincident news. Dan salah satu kebaikan untuk anda lihat di news-news di sini adalah kerana news-news di sini bukan saja daripada Forex Factory saja. Dia ni datang daripada Collect Fund, datang daripada Nasdaq, Bloomberg, Fitch Ratings, Financial Juice Jadi maksud dia apa yang anda lihat di sini adalah datang daripada semua sources financial yang sangat-sangat bagus. Even kalau anda lihat sini ada FX Street juga. FX Street pun ada juga. So maksud dia di sini semua latest news yang dikumpulkan di sini adalah coincident news yang sebenarnya anda boleh lihat. Coincident news adalah cuma seperti anda spot check saja. Spot check apa yang berlaku di dalam market. Okay. So macam contohnya anda lihat di sini, oh ada banyak news di sini takkan kita nak baca satu-satu kan, betul tak? So the only best thing what we can do, at least 1 hour we focus on one news. Okay, kita tengok apa yang berlaku 1 hour. Okay, 1 hour yang lalu ada tak apa-apa ni? Okay, contohnya kalau kita tengok di sini, okay, kalau kita trade gold contohnya, maka ni kita fokus lebih kepada US. Okay, just fokus kepada US saja. Tak payah kita nak tengok kepada apa yang berlaku di China, apa yang berlaku kepada Kalau anda nak baca juga boleh tak ada masalah Kerana kenapa saya kata begini? Kerana di investing.com sebenarnya anda sebenarnya dah baca dah tentang China dah. Anda dah tahu dah Maksud dia news di investing.com ini sebenarnya dia ada cover juga kepada coincident news juga. Tapi cumanya kalau kita lihat kepada latest story, kita cuma nak tahu update-update yang baru saja. Okey, jadi ini adalah lebih kepada konfirmasi. Contohnya kalau saya lihat kat sini 2 jam yang lalu US jobless claims drop to this one, mungkin ada info-info yang baru yang mungkin kita tak tahu, mungkin kita boleh baca dan kemudian selepas kita baca tu kita dah tahu oh kemungkinan trend akan berubah Okey, maksud dia akan lebih volatile nanti dan sebagainya. Okey, dia akan lebih menyokong kepada kenaikan US dollar. Contohnya lah. Okey, daripada apa yang kita baca lah kan. So kita sebenarnya apabila kita baca tu, dia adalah sama cara dia adalah sama seperti yang kita baca di investing.com juga. Cuma cari apa fundamental factor saja Cuma cari apa fundamental factor yang boleh sebenarnya memberikan impact ke dalam market. Apa-apa yang tak memberikan impact kepada market, kita jangan fokus on Kita jangan fokuskan. Okay, so itu sebenarnya yang saya sebenarnya nak sharekan kepada anda semua. Okay, that's all 1 hour once. 1 hour once, tengoklah 1 hour ke macam ni 14 minutes kan, 36 minutes kan ago. Masa 36 minutes ago tu masa dia 30 minit yang lalu. Jadi anda tak payahlah nak baca. Kalau contohnya anda masuk pada masa itu, kalau dia berkaitan dengan US, jadi anda boleh baca pada masa itu Jadi just satu spot check saja Okay, coincident news is just for spot check. Itu je. Okay, kita tak nak apa-apa yang boleh mengganggu technical analysis kita ataupun fundamental analysis kita yang kita dah buat dah tadi. Okay, so that's all sebenarnya yang saya nak fokuskan. Dan paling penting ialah fundamental range. Okay, fundamental range adalah range yang sebenarnya market telah lalu ataupun market ada kemungkinan besar untuk retrace balik on that day. Perkara ini memang berlaku. This thing memang happen.
So maksud dia kalau kita mempunyai days range daripada 1929.41 ke 1934.91, makanya kita tahu yang bahawa ia ni adalah lebih kepada bullish. Kenapa saya kata yang bahawa dia ni adalah lebih kepada bullish? Kalau kita selalu melihat kepada time days range ini, semalam sebenarnya kita ada satu days range yang mengatakan yang bahawa dia adalah di antara 1804 ke 1808.74 ataupun sebenarnya lebih. Saya rasa dia ni adalah lebih untuk semalam. Okey, untuk range semalam tapi itu yang saya roughly ada idea sebenarnya. Jadi kalau anda tahu range dia sebenarnya menaik macam mana pun sebenarnya kita tahu range dia ada menaik. Jadi kalau kita tahu range dia menaik daripada semalam ke hari ini, makanya dia ni sebenarnya lebih menyokong kepada kenaikan gold sebenarnya, kenaikan gold sebenarnya. Okey. So ada orang tanya saya sama ada range yang anda dapat lihat di sini boleh ke dia kurang? Boleh ke range ni lebih? Okey, jawapan dia ialah yes. Perkara itu boleh berlaku Okey, perkara itu boleh berlaku, tapi cumanya kalau kita tahu range ini, makanya kita tahu range ini adalah range yang selamat untuk anda trade. Dan salah satu benda di dalam range ini adalah kalau anda tahu trend pada hari itu dan anda cuma masuk di point entry ini dan tutup di point entry ini, pasti anda akan profit. Okey, pasti anda akan profit. Okey, so itu adalah berdasarkan kepada fundamental analysis. Tapi saya ada lagi satu perkara juga yang saya nak share kepada anda. Kalau contohnya anda tak berapa suka untuk gunakan fundamental range di sini. Kalau contohnya anda ada masa lah anda nak lebih nak tahu lebih lanjut tentang tentang fundamental range. Apa yang anda buat kalau anda lihat di sini di bawah general ada historical data di sini. Okey, anda buka saja historical data di sini. Okey, seperti yang anda paling di sini, anda scroll saja ke bawah ni. Kalau anda ada masa, betul-betul ada masa, anda lihat kepada open price dan juga high price di sini. Okey, dan sebabnya anda nampak kepada open price dan high price ini adalah kerana dia adalah open price dalam sehari itu dan juga dia adalah high price dalam hari itu. Jadi makanya apa yang anda boleh buat kalau anda nak calculate average, dia menggunakan konsep moving average juga. Tapi kita menggunakan frequency number, iaitu frequency number 5. Dia adalah bersamaan seperti anda calculate untuk moving average 5. Okey, cumanya di sini adalah kita menggunakan teknik yang lebih yang lebih tradisional sebenarnya Jadi kalau kita melihat di sini, kita kalau ambil 5 daripada open dan 5 daripada high, bahagikan dengan 5 saja. Okey, kalau anda ambil 10 pun sekali, anda sebenarnya bahagi dengan frekuensi number 5 juga untuk anda sebenarnya dapatkan apa range daripada satu hari ke maksud saya daripada apa open dia sehingga high dia. Okey, tapi ada orang tanya saya, adakah itu accurate juga? Jawapan dia ialah itu adalah accurate. Tapi cumanya kadang-kadang kita ada market. Okey, market kita ni kadang-kadang kita ada coincident news, kita ada news-news yang akan mengganggu juga kepada range tersebut Tapi kita ada probability yang tinggi apabila kita melihat kepada days range ataupun kita calculate melalui cara ini. Okey, kalau ada orang tanya saya contohnya yang mana satu yang lebih bagus untuk kita guna? Okey, jawapan dia adalah dua-dua pun bagus juga. Okey, kalau anda calculate juga bagi dengan 5 pun sekalipun anda akan dapat around range ini juga. Okey, anda akan dapat lebih kurang kepada range ini juga. Maksudnya dia tak banyak berbeza, cumanya kalau anda menggunakan cara tradisional ini, maknanya anda akan mendapatkan mungkin range yang lebih lower sedikit dan juga range yang lebih tinggi sedikit. Itu saja sebenarnya Bagi saya sebenarnya saya tengok range ini pun saya dah cukup okey dah. Sebenarnya sebab saya tahu kalau saya melihat pada range ini memang higher possibility untuk dia retrace balik ataupun dia melalui range ini balik memang adalah tinggi. Cumanya kalau saya tahu trend saya masuk sajalah entry point saya dan kemudian saya close di 1934.91. Seperti yang kita baca untuk hari ini kita sebenarnya tak berapa pasti sangat tentang trend yang sebenarnya yang kita ada sebenarnya trend cukup uncertain tapi likely boleh bullish higher chances is bullish
or it could be possibly also bearish, ya. Tapi memang kalau kita lihat dekat semalam adalah lebih kepada bullish, ya. Okay. So itu sebenarnya yang saya nak sharekan kepada anda semua sebenarnya. Itu saja ya tentang fundamental analysis sebenarnya. So dia adalah cuma lebih kepada pembacaan, okey, iaitu pertamanya anda fokus kepada schedule news anda, keduanya anda melihat kepada current news di investing.com, ketiganya anda sebenarnya perhatikan kepada apa sebenarnya yang coincident news itu. Okey, apa sebenarnya dia katakan di coincident news. Okey, itu adalah 3 perkara saja yang anda perlu tahu, dan yang keempatnya anda tahu apa fundamental range anda. Okey, bila je anda masuk di dalam market, okey, pastikan anda lihat kepada apa days range anda. Days range ini boleh berubah juga, ya. Boleh berubah juga, tapi selalunya dia akan ambil masa untuk berubah. Ya, tapi dia boleh berubah. Anda lihat apabila anda nak masuk trade itu, anda tengok apa range pada masa itu. Okey. So jadi begitulah sebenarnya kalau kita buat fundamental analysis sebenarnya. Jadi inilah perkara yang selalu saya buat untuk kelas saya sebenarnya. Kerana saya dapat tahu yang kita selalunya macam kita tak mempunyai banyak masa ya, kalau saya buka bar chart, line chart dan sebagainya ya, ianya akan mengambil satu masa yang sangat lama. Dan selalunya apa yang paling penting ialah semua orang tengah mencari news yang penting. Apa news yang sebenarnya boleh berikan impact Sebab kenapa kita selalu sebenarnya tak tahu apa news yang betul-betul memberikan impact. Kerana kalau kita dapat news yang betul-betul boleh memberikan impact, makanya kita boleh gunakan news tersebut untuk trade, untuk kita tahu trend market. Ya. Jadi cara yang saya tunjukkan kepada anda ni sebenarnya anda boleh gunakan untuk semua currency pair, dan juga anda sebenarnya boleh guna specifically untuk gold juga. Ya, kerana saya banyak menggunakan untuk gold. Jadi cara ini sebenarnya memang cara yang sangat-sangat efektif. Ya. Dan cara ini untuk melihat adalah lebih kurang 90% ke atas Okey, kemenangan daripada segi trend trend prediction dan sebagainya memang 90% ke atas Selain daripada itu, kalau coincident news masuk dan sebagainya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita tak boleh kawal Kita tak boleh kawal. Okay. So this is where actually that I present you for the fundamental analysis. Okay. So kalau ada sebarang soalan, sila tanya. Saya akan berikan masa sebanyak 2 minit kepada anda ya. Kalau Miss Jamalia ada soalan ataupun top up, if you have any questions, please do ask. And kalau selepas itu apa saya akan buat ialah saya akan pergi kepada technical analysis kita untuk hari ini. Okey, saya harap yang saya betul-betul memberikan satu explanation yang jelas Kalau saya tak berikan apa-apa penjelasan yang jelas, sila tanya balik Sila tanya balik, saya boleh repeat balik, tak ada masalah. No question Okay, top up. Okay, what about thank you Okay, cool. Miss Jamalia okay Also okay no problem tak ada masalah. So kita sebenarnya ada education group kita juga education and signal, di mana sebenarnya kita di sana banyak fokus kepada signal Tapi kalau anda ada sebarang soalan juga, anda sebenarnya boleh bertanya juga di sana if you want to ask, for example, for retracement point, anda nak tanya tentang mana nak ambil take profit dan sebagainya So in that group basically we discuss we can discuss, kita boleh discuss, kita boleh bertanya, and then juga saya juga cuba untuk berikan signal di dalam grup itu juga Jadi harap-haraplah semua signal kita sebenarnya okey lah. Masa sekarang memang okey. We are trying our level best untuk berikan anda signal yang boleh profit sebenarnya So there's nothing to be worried. Everything is fine, dan memang jarang kita guna stop loss di dalam di dalam trading di sana Okay, we very seldom we use stop loss actually, kerana kita lebih kepada retracement we play more to retracement. Okay, so saya akan sharekan juga this kita punya link untuk hari ini. Yeah, can I get this record? Yeah, sure, definitely, surely.
what I will be doing is that I will be uploading this into the YouTube by today. So that means after that, I will be actually getting the YouTube link and then I will provide it to you. Yeah, not to worry. Yeah. Yes, of course. And also previously also I have, there are some of my, how to say, my educational contents are also actually promoted on the YouTube also actually. So it's almost the same also, not to worry, but I'll try to get this one to you. Yeah. So I'll just get this uploaded by today and then later on I will send it to you and I'll send it in the group to you. Yeah. Yeah, thank you. You're most welcome. You're most welcome. No problem. No problem. No worries. So actually kat sini saya ada saya selalu ada dua cara sama ada anda nak belajar lebih kepada intraday trading ataupun anda ni lebih kepada scalping tapi saya tengok yang bahawa saya tetap lebih kepada intraday ataupun swing sebenarnya so kadang-kadang saya boleh juga buat scalping tapi memang jarang saya buat scalping sebenarnya. So tapi tak apa, I can still saya masih boleh berikan poin-poin entry di mana anda sebenarnya boleh masuk dan sebenarnya anda boleh scalping juga Jadi siapa-siapa yang tahu scalping tu kalau ada profit ke apa, maksud dia scalping tu adalah cuma untuk ambil daripada lebih kurang 10 pips ke 15 pips saja Kalau untuk those yang sebenarnya intraday, of course you will be focusing between 50 to 80 pips lah per day Kalau yang jenis yang pergi untuk swing adalah lebih banyak lebih kurang kepada 100 to 500 pips basically Of course sebab kalau anda trade untuk satu masa jangka masa yang lama, maka ni sebenarnya anda pasti inginkan satu profit yang sangat besar juga. Okay. So for this actually apa saya akan buat ialah saya akan tunjukkan anda untuk graf kita. Okay, untuk graf kita hari ini, very sorry for inconvenience. So let's go with saya ada okay, there you go. Okay. So seperti yang anda dapat lihat di sini okay, saya ada banyak perkara yang saya nak sharekan kepada anda seperti biasa I always touch on this technical analysis. But of course, I have another way also, which I also use for intraday. But it's okay. If I have time, I will actually go with the intraday one. The intraday one is very much easy to actually trade. And it also has about 80 to 85% of winning in the market. And usually, I always create a video based on that also. So sometimes saya akan hantar video di dalam info and signal group. Dan kalau ada masa nanti, saya akan hantar dalam education and signal group kita juga. Okay. So for now tak apa, we can focus on this, okay? Okay, so let's go with this Tadi okay, banyak saya memang jenis yang guna banyak indicator but I will be starting this step by step I'll be starting this step by step basically, so so that we will be actually able to understand every single thing yang kita ada di sini Kalau contohnya there is any point yang anda rasakan macam you're not getting me ke apa ke, tolong bagi tahu saya please let me know, I will definitely repeat it back Saya tak kisah kalau anda tanya saya soalan banyak kali pun ataupun soalan yang sama pun banyak kali pun tak apa, no problem, saya boleh repeat balik Okay. So kalau anda lihat dekat sini, sekarang ni saya fokus kepada gold XAU USD Kalau anda pergi ke TradingView ini, anda akan lihat banyak sebenarnya anda boleh pilih berdasarkan broker-broker XAU USD, tapi anda pilihlah satu chart yang mana anda comfortable. Jadi ini yang anda lihat sekarang ni adalah lebih kepada naked chart. Okey, ini adalah naked chart. Sekarang ni kita akan perhiaskan TradingView kita ni. Okey. So pertamanya saya akan sentuh kepada extreme trend seperti biasa. Okey. Untuk extreme trend ini seperti yang anda dapat lihat di sini adalah berwarna kuning, ini adalah berwarna putih Okey, anda boleh pilih warna kesukaan anda tak apa no problem. Cuma ni anda pastikan yang anda tahu di mana buy dan di mana sell sebenarnya. Okey. Jadi kalau anda lihat di sini settings style dia, anda sebenarnya boleh buang 200 EMA, shapes anda buang, shapes pun anda buang. Visibility adalah seperti biasa, tak ada penukaran
Okey, tak ada penukaran untuk visibility. Style, anda cuma buang 200 EMA, shapes, okey. Kemudian anda tekan OK. Okey. Kemudiannya anda ada anda punya extreme trend di sini. Jadi kalau anda lihat di sini sebenarnya okey, kalau dia berwarna putih dia lebih menyokong kepada sell Anda lihat dekat sini apabila dia berwarna putih kat sini dia candle semua jatuh Candle jatuh. Apabila dia buy di sini anda lihat ada kenaikan sedikit Kadang-kadang dia tak berapa stable tapi kalau anda lihat dia sebenarnya boleh membantu extreme trend boleh membantu untuk anda untuk anda sebenarnya tengok apa yang berlaku. Kalau anda dapat apa-apa setup macam ni memang bagus buy kat sini terus anda boleh tutup kat sini okey, memang bagus Oh, yang ni adalah point yang tadi saya letak untuk 1923 tadi untuk kita punya sell tu di grup kita tadi dah tergerak sedikit dah tak apa. Saya letak di 1923 harap anda sabar dengan saya. Okey, so 50 34 29 14 14 okey lah tu. Okey, so roughly dia kita predict dia akan retrace ke sini Itu adalah kita punya take profit yang kita tengah aim tadi Yang ni saya saja simpan saja untuk sebenarnya kita tengok sama ada dia akan sampai ke tak Okey, tapi anda ignore saja perkara ini. Paling penting ialah anda fokus kepada extreme trend anda. Okay, so guys, untuk extreme trend ni, okay, memang dia adalah satu indikator yang sangat bagus sebenarnya. Tapi cumanya dia memerlukan seorang partner ataupun dia memerlukan seorang kawan sebenarnya. Jadi kawan dia di sini adalah, okay, QQE MT4 seperti yang anda dapat lihat di sini Okay, QQE MT4 okay, seperti yang anda dapat lihat di sini. Kalau anda nak pilih untuk QQE MT4 ini, anda pergi saja kat sini, anda type saja QQE, okey, lepas tu tekan MT4, ada tak? Ada MT4 glass modified by Just Uncle Just Uncle ni kemungkinan orang yang cipta kot, Just Uncle L okey. Anda tekan saja yang ni, kemudian dia akan keluar yang ni Settings dia anda boleh tengok tak ada apa-apa perubahan, cuma ni mungkin dia tak ada plot. Dan juga dia tak ada level dan juga cleanness background memang tak ada. Untuk style tak ada. Inputs juga adalah normal saja 354.238 10. Visibility adalah seperti biasa juga dan kemudian anda tekan OK. Alright, so sekarang ni OK, apa sebenarnya kebaikan menggunakan ni OK, contohnya kalau anda lihat di sini, kalau dia bertukar kepada warna putih, anda nampak yang bahawa kalau anda pergi kat bawah ni, anda sebenarnya dah boleh melihat yang dia ni berwarna merah. Dia ni berwarna merah Mungkin anda berfikiran apa sebenarnya yang warna kuning ni? Okey, contohnya kalau anda lihat dekat sini, kalau yang warna kuning ini, kalau dia nak berubah trend, okey, kalau dia nak berubah trend, pasti dia kena berikan satu satu indication yang bahawa perubahan trend itu akan berlaku. Jadi kalau dia nak bagi tahu perubahan trend itu akan berlaku, dia kena bagi tahu melalui QQEMT. Seperti yang anda dapat lihat di sini, apabila dia berlaku satu perubahan, makanya dia keluar dengan warna putih dan dengan confirmation dengan satu bar untuk sell sebenarnya. So kalau anda lihat di sini, itu adalah di mana sebenarnya anda boleh masuk untuk sell. Tapi kalau anda lihat dekat sini, kalau contohnya di sini, ini juga adalah untuk memberikan anda untuk perubahan juga. Tapi kalau anda lihat dia tetap juga kepada sell juga Okey, untuk situasi-situasi begini kadang-kala kita sebenarnya akan menggunakan indikator-indikator yang lain untuk sebenarnya kita confirmkan perkara ini. Okey, contohnya sekarang ni saya nak pergi untuk the second indicator yang boleh mengkonfirmkan benda ini iaitu dipanggil sebagai follow line indicator, FLI. Okey. Kalau anda lihat FLI kat sini, anda lihat ada satu perubahan yang tengah berlaku di sini Okey.
Contohnya kalau anda lihat di sini, okey, FLI kalau dia berwarna biru, dia adalah lebih focusing kepada buy. Okey, dia lebih focusing kepada buy. Kalau dia adalah yang berwarna merah, maka dia lebih focusing kepada sell ya. Dia lebih focusing kepada sell. Okey. Contohnya tadi kan kita ada banyak apa ni warna kuning kat sini dan sebagainya ya, yang kita tak berapa sure sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kat sini tadi apabila extreme trend bertukar, extreme trend kita yang warna kuning ni bertukar kepada warna putih, makanya anda lihat ke atas ni ada satu hammer ataupun kapak yang keluar. Selalunya orang panggil benda ni kapak, tapi saya panggil benda ni hammer lah sebenarnya. Jadi kalau anda lihat dekat hammer ni juga sebenarnya keluar dan dia ni memberikan kita signal ya, signal untuk kita masuk. Okey, masuk tu maksudnya masuk sell lah. Okey. Kalau anda lihat kat sini, okey, ini adalah signal untuk buy. Buy itu sebab kenapa dia adalah bom bom. Okey, ini adalah bom dan ini adalah kapak kapak ataupun hammer ke apa ke. Bergantung kepada anda lah bagaimana anda lihat benda tu lah ya. Bagi saya sebab saya duduk jauh sikit, so saya selalu panggil benda tu sebagai hammer. Okay, so kalau anda lihat dekat sini, kalau sini adalah lebih kepada confirmation untuk entry anda. Dan kalau anda lihat dia adalah berwarna merah bercampur dengan yang warna putih ini, makanya kita tahu yang bahawa momentum dia adalah sangat kuat untuk dia turun. Dan juga kita boleh sebenarnya avoid daripada untuk sebarang penukaran trend untuk berlaku. Maksudnya FLI ini sebenarnya boleh membantu anda untuk sebenarnya tahu untuk filter kawan dia ni. Okey, maksudnya yang tiga-tiga ni mereka sebenarnya memang membantu sesama mereka. Okey, cumanya kalau kita ada extreme trend ni sebenarnya adalah sesuatu indication yang sangat kuat. Tapi cumanya dia memerlukan kawan dia iaitu QQE MT4. Tapi QQE MT4 memerlukan sedikit confirmation memerlukan confirmation daripada FLI untuk sebenarnya di mana kita tahu yang bahawa dia akan berlaku lebih penurunan ataupun kenaikan sebab kadang-kadang kita ada juga perkara-perkara seperti dia akan datang macam ni, tapi kalau anda lihat FLI anda lebih kepada buy, makanya dia adalah lebih confirming kepada trend dia untuk menaik okey. Okey. So itu adalah perkara yang kita boleh lihat sama-sama sebenarnya. Okey, sekarang ni saya sebenarnya nak masukkan lagi satu indikator yang dipanggil sebagai UT bot alerts. Okey, kalau anda perasan something, okey, tadi saya kata kepada anda yang bahawa kalau anda nak masuk untuk entry, anda lihat kat mana sebenarnya kapak itu berlaku, hammer ke tukul ke apa ke, okey, berlaku. Tapi kalau anda letak UT bot alerts ni, kalau anda realize sesuatu benda, dia memberikan kita signal lebih awal. Okey, dia memberikan kita signal lebih awal daripada tukul, hammer dan sebagainya. Kalau anda lihat kat sini, daripada bom itu berlaku, buy itu dah keluar awal-awal. Daripada tukul ni, sell dah berlaku awal-awal okey. Jadi kadang-kadang dia punya bom pun tak keluar tapi kadang-kadang kita ada signal juga okey. Kita kena, kalau kita nak tahu di mana sebenarnya dia mempunyai lebih kekuatan, selalunya adalah apabila dia ada bom ataupun dia ada hammer yang keluar. Tapi kita nak buat profit, betul tak? Kalau kita nak tunggu hammer keluar dan sebagainya, jadi itu semua akan mengambil masa untuk kita. Okey. Jadi maksudnya point untuk entry yang lebih cepat adalah di point entry apabila UT bot alerts kita memberikan kita signal. Okey, dekat sini kalau dia kata kita sell lah. Okey, siapa-siapa yang ada sell kat sini ni, kat atas ni, okey, kalau anda notice satu perkara, kita lihat sama-sama Kalau contohnya anda masuk sell kat sini, anda dapat satu signal kat sell kat sini, kalau anda lihat kepada apa yang berlaku di extreme trend anda masih menyokong kepada buy. Ya, extreme trend anda sebenarnya masih menyokong kepada buy. Dan kalau anda melihat kepada anda punya FLI juga, dia juga masih menyokong kepada buy juga. Okey, saya ada satu perkara yang saya nak terangkan tentang perkara ini. Perkara yang paling penting first and foremostly yang saya nak terangkan adalah apabila anda melihat kepada chart ini, bagaimana sebenarnya cara untuk anda pergi. Pertamanya ialah the first step adalah untuk melihat UT bot alerts anda. Okey,
UT-Bot Alexander kata apa? Okey, contohnya dia mengatakan yang bahawa dia adalah sell. Okey, kemudiannya anda perhatikan apa extreme trend anda buat. Okey, tapi extreme trend anda ni memerlukan kawan dia. Okey, memerlukan kawan dia iaitu QQE MT4 glass modified by glass angle. Okey. So kalau kita tengok dekat sini dia sebenarnya dah cukup uncertain dah. Okey, kalau kita tengok kalau sell dah keluar kat sini, sell keluar apabila dia menaik untuk extreme trend tapi kawan dia tak berapa certain dengan dia. Apabila kawan dia tak berapa certain dengan dia, maknanya kita tahu yang kita tak tahu apa yang akan berlaku, sama ada dia akan meneruskan kenaikan ataupun dia akan meneruskan penurunan. Tapi kalau kita melihat kepada apa yang berlaku sebelum ini, kita tahu dia adalah lebih kepada buy. Kalau dia adalah lebih kepada buy, maknanya sebenarnya dia akan lebih menyokong kepada sell. Dia akan lebih menyokong kepada sell. Okey. So kalau anda lihat dekat sini, dia ada cukup uncertainty di sini. Ketiganya, anda perhatikan kepada apa yang berlaku kepada FLI anda. FLI anda juga sebenarnya menyatakan yang bahawa dia adalah lebih kepada buy. Selalunya kalau kita ada isu-isu begini, kita cuba untuk avoid lah untuk masuk dalam trade itu. Kita cuma masuk apabila kita ada confirmation yang lebih kuat. Tapi kalau kita lihat di sini sekalipun, kita tetap juga tak ada confirmation yang betul-betul yang boleh memberikan kita semuanya sebenarnya ikut according to the point. Sebab kalau kita ikut according to this particular point, selepas penukaran dan sebagainya, kita dah miss lah point dekat sini. Okey, kita sebenarnya dah miss point dekat sini Tapi kita sebenarnya nak cari cara macam mana kita boleh mendapatkan profit yang lebih di dalam market. Okey, untuk cara ini, okey, apa yang saya dapat tahu ialah anda sebenarnya fokus dekat mana UT-Bot Alerts. Okey, kalau UT-Bot Alerts anda memberikan sell kepada anda, okey, maka dia anda masuk sell, tapi tengok apa yang extreme trend anda buat. Kalau extreme trend anda sebenarnya menyokong kepada sell juga, itu adalah satu perkara yang bagus. Kalau extreme trend anda tidak menyokong kepada sell, tengok kepada apa QQE MT4 buat. Okey, kalau QQE MT4 anda berwarna merah, itu adalah perkara yang bagus. Kalau dia sebenarnya berwarna hijau, jangan masuklah. Okey, kalau dia sebenarnya berwarna uncertain, okey, maksud dia boleh bertukar dia boleh bertukar trend. Okey. Jadi kalau dia boleh bertukar trend, okey, dia akan tukar trend kepada apa? Kalau anda lihat di sini dia adalah lebih kepada buy. Okey, dia bertukar trend lebih kepada buy. Okey. Okey. So sekarang ni kalau dia bertukar kepada buy, okey, kalau dia bertukar kepada buy, maknanya sebenarnya kita sebenarnya juga boleh sebenarnya mengambil buy ini sebagai the next take profit Okay, it can be the next take profit. Sekarang ni, okay, untuk lebih konfirmasi tentang semua perkara ini, saya akan masukkan the next indicator yang dipanggil sebagai ATR stops. Okay, saya rasa saya akan terangkan ATR stop dulu supaya kita boleh dapat tahu betul-betul macam mana kita nak tengok perkara ini Okay, kalau anda lihat kepada ATR stops di sini okay. Kalau anda perasan, okey, ATR stop di sini adalah berwarna merah dan kemudian apabila dia datang ke sini, dia adalah lebih kepada buy. Makanya sebenarnya dia lebih menyokong kepada buy. Okey, dia lebih menyokong kepada buy. Tapi ini adalah buy yang mereka kata adalah cuma untuk masa temporary saja masa temporary saja kerana dia telah menukar kepada sell. Okey, macam mana saya tahu dia adalah buy ataupun dia adalah sell? Pertamanya adalah kalau anda lihat di sini, dia adalah berwarna hijau. Kalau ATR berwarna hijau, maksud dia adalah lebih menyokong kepada buy. Kalau ATR berwarna merah, dia adalah lebih menyokong kepada sell. Okey, apa kebaikan ATR sebenarnya? Kebaikan ATR adalah contohnya. Okey, contohnya kalau anda lihat di sini, contohnya kalau anda letak buy okey, di sini sebenarnya dia adalah sesuatu yang tidak berapa ni Kalau anda lihat dekat sini, kalau contohnya anda letak buy okey, tak apa, kita pergi dengan buy Kalau contohnya anda letak buy di sini, okey. Contohnya anda dapatkan UT-Bot Alerts anda seperti yang saya katakan tadi, adalah satu point di mana anda boleh tutup Kalau dapat UT-Bot yang baru,
sell, anda terus ambil pips kat sini terus tutup kat sini, kat sell tu. Tapi kadang-kadang kita ni mempunyai satu sifat di mana kita tahu yang kita boleh dapatkan lebih profit di dalam market. Contohnya kita tak tahu, mungkin kemungkinan besar lepas ni kita boleh dapat lebih buy, kita boleh dapat lebih tinggi. Siapa tahu kan? Sebab kalau kita predict pun kita tak tahu uncertain ke apa, kemungkinan dia boleh naik atas. Okey, kalau kita tak nampak semua ni, okey, kemungkinan besar dia boleh naik atas contohnya. So jadi dalam perkara ini apa kita buat ialah kita ada ATR stops. Okey, tapi kalau anda lihat dekat sini ATR stops dia mula berubah kepada warna merah. Tapi adakah itu bermaksud yang ATR stops ini tidak boleh berubah kepada warna hijau? Jawapan dia ialah dia boleh berubah kepada warna hijau. Cumanya anda kena tunggu sajalah. Kalau anda mampu untuk sebenarnya tanggung floating, tanggung floating sebab saya letak TP saya kat sini, so pastinya saya nak dia sampai sini. Kalau anda boleh sebenarnya nampak kepada anda punya sanggup untuk floating sampai sini, makanya sebenarnya anda boleh tunggu untuk lebih kenaikan selepas ini. Okey, ataupun sekurang-kurangnya sampai ke sini di resistance point di sell ini. Okey. So dia boleh retrace balik macam mana pun kita masuk di dalam market sebenarnya, dia boleh retrace balik sekiranya anda tahu macam mana untuk menggunakan ATR stop anda. Okey. So ada soalan tak? Saya nak tanya dulu. Ada soalan tak? Ada apa-apa tak yang saya boleh confirmkan? Mungkin ada soalan yang anda nak tanya. Mungkin ada benda yang macam tengah ambil anda punya concentration ke apa ke. Sila bagi tahu saya sebab saya nak betul-betul terangkan Tadi saya letak sell sebenarnya sekarang dah mula nak profit sedikit Jadi kemungkinan besar saya sebenarnya tunggu untuk dia datang kepada point ini Saya akan terangkan kenapa saya pilih point ini nanti sebab anda belum tengok BJonki levels lagi, anda belum tengok support and resistance lagi dan sebagainya Jadi ini memang akan menguatkan anda punya analisis sebenarnya Okey, saya akan terangkan okey, macam mana saya boleh dapatkan semua perkara ni Okey. So bagi sekarang ni saya dah terangkan kalau contohnya kalau anda nak tahu sama ada anda nak exit lebih awal ataupun anda nak stay dalam trade itu, contohnya kalau anda buy dekat sini anda nak stay ke, anda nak apa ke. Jadi maksud dia anda sebenarnya boleh melihat kepada ATR anda. Contohnya kalau anda sampai balik kat sini, anda nampak ATR anda dah mula nak tukar warna merah ni, makanya anda pasrah sajalah. Pasrah tu maksud dia anda stop loss sajalah ataupun anda cut loss saja di sana. Okey? Tapi selalunya kalau anda dah tahu ATR anda sini dah sebenarnya bertukar kepada merah, makanya anda boleh sebenarnya stopkan trade itu dulu, tunggu untuk trade yang lagi satu dan kemudian anda sebenarnya boleh dapatkan profit tersebut balik Perkara ini berlaku perkara ini berlaku tapi cumanya kita cuba untuk mengurangkan perkara-perkara seperti ini Okey. So kalau contohnya saya dah bagi tahu tentang ATR stop, saya dah bagi tahu tentang cara anda boleh ambil TP, selalunya anda tunggu untuk UT bot alerts yang baru dan sebagainya. Sekarang ni saya nak terangkan tentang Trama. Yes, Trama. Tapi Trama ni dia ada kawan dia. Dia ada kawan dia dan kawan dia adalah support and resistance Okey, saya nak terangkan ni untuk support and resistance Okey. Okey, untuk support and resistance ini semuanya adalah default 15 15 20 support and resistance levels with breaks Lux Algo. Style adalah seperti biasa, visibility juga adalah biasa Kalau ada soalan sila tanya guys. Okey. Kalau anda lihat di sini ini adalah Trama Trama. Okey. Trama kalau anda lihat dekat sini length adalah 15, SRC adalah close, style adalah seperti biasa, visibility adalah juga seperti biasa tak ada perubahan. Totally default Okey. So apa sebenarnya kegunaan dia Okey. Kadang-kadang di dalam market ni kita tak tahu betapa kuatnya sebenarnya momentum untuk sesebuah candle itu. Okey.
Jadi memang apabila anda lihat support dan resistance ini memang kita boleh plot sendirilah. Kita tahu di mana resistance, di mana the last support dan sebagainya. Kita boleh oh kalau dia melepasi ini makanya kita tahu dia akan lebih penurunan dan sebagainya. Benda tu itu memang kita boleh buat kita boleh buat di dalam market sebenarnya. Cumanya di sini kita menggunakan indicator saja. It is basically the same concept, the same concept as well. So kalau anda lihat dekat sini, anda lihat kepada apa yang warna kuning ni buat. Okey, warna kuning ni buat. Kalau anda lihat dekat sini, dia sebenarnya selepas dia sampai dekat point resistance, dia terus ada lengkukan. Okey? Dan kita tahu dia dah form resistance yang baru, tapi dia tetap ada lengkukan. Maksudnya dia tidak mempunyai impact yang sangat kuat untuk dia sebenarnya mempunyai kenaikan. Tadi sebenarnya kalau anda tanya kalau sini kalau saya buy contohnya macam mana saya mungkin rasalah ATR saya ni lebih menyokong kepada lebih menyokong kepada buy. So jadi saya biarkan je lah kan. Okey, tapi tiba-tiba anda tengok apa jadi kat sini, terus sebenarnya dia jatuh. Okey. So jadi kalau anda sebenarnya menggunakan drama ini, makanya anda boleh tahu momentum candle tersebut. Jadi the maximum TP that you will be able to take is usually at the resistance point ataupun dekat UT board elite sini dah cukup dah. Okey, kerana anda dah tahu dah apabila lengkukan ini berlaku di sini, maknanya anda tahu dia tak dapat untuk sampai ke resistance point tersebut. Maksudnya anda dah boleh berjaga-jaga di sana. Okey, perkara ni akan berlaku satu shifting maksudnya momentum untuk kenaikan akan turun Kalau anda lihat apa yang berlaku, dia tak dapat naik dia turun dan turun. Okey, kenapa dia sebenarnya melihat bagaimana kalau sini ada satu resistance point, kalau dia lengkuk begitu, maksud dia tak dapat untuk kenaikan. Kalau dia lengkuk di bawah, kalau contohnya macam kita tengok di sini, kalau dia lengkuk di bawah tengok warna kuning kalau dia lengkuk di bawah tak sampai kepada support dia, maka dia akan mempunyai kenaikan Anda lihat sama dia mempunyai kelengkukan, dia akan di bawah Kalau dia sebenarnya di bawah, maksudnya dia akan lebih kepada kenaikan Dan kalau kita lihat benda ni, kita kena melihat kepada previous support dan resistance previous support and also resistance. Kalau anda lihat di sini, okey, ni sebenarnya melepasi dia melepasi kerana dia tak dapat untuk sampai di support point tersebut. Dan kalau dia melepasi, maka ni kita dah tahu dah macam mana dia punya momentum dia okey. Jadi ini sebenarnya boleh membantu kita apabila kita menggunakan trauma dan juga kita menggunakan support and resistance. Okay, I hope you guys are still with me. Benda ni memang banyak perkara, tapi sebenarnya dia menguatkan analisis kita. Semakin banyak sebenarnya indicators yang kita guna, semakin kuat pemahaman kita, semakin baguslah sebenarnya untuk entry kita dan semakin bagus untuk kita memberikan mendapat profit sebenarnya mendapat profit. Kerana apa yang saya buat pun saya sebenarnya menggunakan cara yang sama juga untuk sebenarnya memberikan signal-signal dan sebagainya. Jadi apabila kita memahami perkara ini sebenarnya kita sebenarnya dah boleh kita dah boleh mencari signal-signal kita sendiri Okey. So sekarang ni sebenarnya kalau anda melihat dekat sini, kita nak juga kadang-kadang mungkin ada orang juga bertanya macam contohnya kalau kita nak tunggu sell point ni, kadang-kadang kalaulah sell point ni tak keluar contohnya lah kan, ataupun dia buy tu tak keluar ke, mana kita nak tahu mana key point atau dan sebagainya okey. Untuk perkara ini kita sebenarnya ada something yang kita call sebagai Bijon key levels. Okey, Bijon key levels, nampak tak? Okey, so Bijon key levels ni adalah key point di mana sebenarnya dia boleh retrace, okey, dan juga dia boleh digunakan sebagai point untuk anda take profit. Nampak tak kenapa saya letak dekat 19 1923 saya letak 1923 sebab saya punya setting signal lari dah tadi dia lebih kurang saya sebenarnya kalau lihat ni dia lebih kurang kat sini. Okey. Jadi kalau anda lihat dekat sini, dia ada satu
point support tau kat sini. Dia ada satu point kat support ni. Okey, dan dia ada beyond key level. Okey, beyond key levels ini bermaksud sebenarnya ini adalah key point yang dia boleh retrace. Okey, kemungkinan besar untuk dia retrace. Dan apa sebenarnya dia punya inputs, the style dan sebagainya, tak ada apa-apa, default juga. Okey, tak ada apa yang perlu diresahkan. Dia adalah default juga 20, 15, 4, 30, 0.5 ya. Seperti biasa tak payah nak tukar. Anda tengok style pun tak payah tukar, visibility pun seperti biasa, anda tekan OK saja. Okey. So jadi kalau kita melihat dekat sini, okey, saya meletakkan take profit kita kat sini. Okey, sebab saya tak tahu dekat mana sebenarnya UT bot LS tu Okey, sebab UT bot LS tu belum keluar lagi. Okey, so jadi saya assume yang saya punya take profit boleh berada di beyond key levels. Okey, sebab tu sebenarnya saya berikan TP kat beyond key levels. Ya, dan kalau saya melihat pun dekat saya punya momentum dah kurang. Lepas tu saya tengok yang bahawa dia adalah lebih menyokong kepada penurunan daripada extreme trend dia. Kalau saya tengok dengan kawan dia pun support sokong juga untuk penurunan juga ya. Dan dia melepasi support sebelum ni Okey. Dan dia mempunyai banyak-banyak dan juga kita tengok kalau dia dah melepasi beyond key levels yang sebelum ini, makanya the next beyond key levels yang dia akan sampai adalah beyond key levels di sini. Okey, beyond key levels ini juga adalah satu penting Okey, dia boleh digunakan sebagai tempat untuk retracement, dia boleh digunakan sebagai tempat untuk take profit, dia boleh digunakan sebagai tempat untuk anda anda tengok di mana sebenarnya market boleh sampai dan sebagainya berdasarkan kepada apa-apa technical indicator yang anda sebenarnya gunakan di dalam market. Jadi bagi saya gunakan tempat itu sebagai take profit Okey, jadi anda tahu siapa-siapa yang dapat entry kat sini, anda nampaklah keluar hammer, keluar tukul ke apa. Lepas tu kita tunggu untuk dia sampai ke beyond key level. Dan saya ambil bukan yang di bawah saya ambil yang minimum di atas saja. Okey, sebab kita nak selamat di dalam market, makanya kita sebenarnya ambil kepada key point key point yang paling minimum di 923.00 Oh, saya letak 00 tapi saya mungkin akan tukar nanti okey, kepada 06 okey, sekurang-kurangnya. Tapi kalau lagi satu perkara yang saya nak sharekan kepada anda, kalau anda jenis yang melihat kepada support dan resistance, kalau anda notice di sini ini adalah resistance point juga makanya untuk dia sebenarnya sampai ke point ini adalah sangat-sangat tinggi. Okey, dicampurkan dengan beyond key levels. Kalau anda dapat poin-poin seperti ini, makanya anda tahu sebenarnya yang bahawa dia adalah poin-poin yang sangat kuat. Untuk penggunaan teknik ini sebenarnya anda sebenarnya kena memahami apa technical indicator, satu-satu technical indicator tu buat, dan bagaimana anda boleh sebenarnya combinekan knowledge itu sebenarnya. Anda boleh combinekan knowledge itu sebenarnya. Jadi inilah yang sebenarnya kita boleh buat di sini sebenarnya. Okay. So untuk sekarang sebenarnya saya ada beberapa perkara lagi yang saya nak sharekan lagi Minta maaf dengan anda semua. Kalau anda ada sebarang soalan boleh bertanya boleh bertanya kepada saya juga. Ada satu perkara yang dipanggil sebagai EMA 200. Okay, this is interesting. Okay, kalau anda lihat di sini, kenapa saya masukkan EMA 200? Okay, moving average 200 sebenarnya mewakili 200 candle di atas sebuah time frame. Kalau anda letak 5 minit, makanya dia adalah mewakili untuk 200 candle di 5 minit. Okay, jadi kalau anda notice satu perkara, saya boleh juga letak take profit saya di sini Okey, saya juga boleh meletak take profit saya di 1924.52. Okey, tapi saya tunggu di beyond key levels. Okey, maksud dia kalau dia sebenarnya adalah di atas di atas moving average 200, trend dia adalah bullish. Okey, anda lihat yang warna biru ni, trend dia adalah bullish trend adalah bullish. Kalau dia sudah melepasi kalau dia dah melepasi moving average 200, makanya dia pasti akan berubah trend. Okey.
So jadinya saya sebenarnya kalau saya ikut Bijong Key Levels, kalau mengikut technical analysis dia akan melepas. Tapi satu perkara yang kita kena tahu ialah dia pasti akan retest balik. Okey. Kalau dia masuk di moving average 200, dia pasti akan retest balik. Okey. Retest tu sekarang kita nak tahu dia nak retest kat mana. Sama ada dia nak retest kat bawah ni, okey, ataupun dia nak retest kat lebih bawah ni. Okey, ataupun dia nak retest kat lebih bawah ni. Okey, seperti yang anda dapat lihat di sini Okey, tapi bagi saya, okey, saya ambil advantage. Okey, saya ambil advantage di sini. Okey, tak apa. Kalau contohnya dia sampai di sini juga, saya akan automatically bagi tahu di dalam grup untuk anda semua tutup. Okey. Kalau contohnya dia melepasi, okey, dia ada kemungkinan besar untuk sentuh kepada Bijong Key Levels dan juga dia sebenarnya juga akan menyentuh kepada resistance point di sini. Okey, jadi maksud dia point dia adalah sangat slip 1923.34, 1923.00 dia adalah sangat-sangat ni Kalau anda notice sekarang dia sebenarnya tengah approach Kalau anda tengok dekat anda punya graf sekarang pun dah mula positif dah. Okey. So, kita nak tengok apa yang kita nak tahu sekarang ni. Kita nak tahu sama ada dia melepasi ke tak. Kalau dia melepasi contohnya, kita ambil take profit dulu. Kemungkinan besar selepas retest tersebut, kita mungkin boleh fokus kepada another sell. Okey, contohnya untuk hari ini kita belajar according to our fundamental analysis ialah kita tahu yang bahawa dia ni sebenarnya trend adalah uncertain apa saja boleh berlaku. Dan juga kita tahu pada hari ini Fed adalah kemungkinan besar untuk menaikkan interest rate dia. Jadi ada kebimbangan di dalam market juga. Sebab itu kadang-kadang anda lihat juga walaupun kita support kepada bullish, tapi kita masih boleh sebenarnya untung daripada sell juga. Okey, kerana sebenarnya market cukup uncertain dan ini adalah bergantung kepada sentimen di dalam market sebenarnya. Okey. So sekarang ni kita tunggu sajalah, kita tengok sama ada dia sentuh ke tak dekat take profit kita. Okey, di Bijong Key Levels Okey. Saya sebenarnya melihat daripada perkara ini, kita lihat apa yang jadi. Okey, dan juga saya sebenarnya ingin menambahkan sedikit lagi Saya tengok lagi kalau saya boleh nak tambahkan apa elite tak. Okey, elite wave tak apa. Kita tak apa sebab dia sebenarnya memberikan kita di sini. Tapi kalau kita menggunakan elite wave juga, okey, saya cuma nak bagi penambahan saja Kalau kita lihat kepada elite wave, kita kena melihat kepada time frame yang lebih besar. Contohnya saya bagi kat 4 hours memang besar sangat yang saya lihat. Jadi kalau kita melihat kat time frame 4 jam ni, kita mempunyai retracement point tersebut Jadi poin-poin yang saya pilih ni adalah tidak cukup panjang dia boleh sebenarnya retrace lebih Okey, kalau kita lihat ada tak Bijong Key Levels Bijong Key Levels dia adalah cukup di bawah sebenarnya di 1817.72 dan kalau kita melihat di sini juga adalah moving average dan sini adalah Bijong Key Levels. Okey. Guys, saya ada satu benda yang saya nak tambah Kalau contohnya kalau anda lihat moving average anda, lepas tu kalau anda lihat yang bahawa support and resistance anda dan anda lihat Bijong Key Levels anda dan sekiranya kalau anda menggunakan edit wave, kalau anda tengok semua perkara ini berada di satu point, okey, makanya sebenarnya adalah sangat kuat untuk dia sampai di sana untuk jangka masa yang panjang sebenarnya Okey, tapi saya kurang sebenarnya menggunakan elite wave. Saya cuma melihat elite wave di time frame yang besar saja. Kerana saya nak tengok retracement point saja Okey, kalau retracement point anda boleh lihat untuk 1 hour, boleh lihat untuk 4 hours. Okey, kalau ada orang tanya saya kenapa saya lihat kat 1 hour, kenapa saya lihat kat 4 hours dan sebagainya Sebenarnya setiap movement candle yang kecil itu sebenarnya membuatkan candle yang lebih besar di time frame 1 jam. Setiap satu candle ini sebenarnya mewakili untuk 1 jam Okey. Mungkin anda sebenarnya adalah di bawah intermediate ataupun anda di bawah advance, tapi saya sebenarnya cover segala-galanya Okey. So kalau anda dapat lihat di sini, kalau ini adalah untuk 1 jam setiap satu jam candle.
Jadi untuk setiap 1 jam ni ada kemungkinan besar dia baru memberikan, bukan kemungkinan besar, dia memang memberikan sell di sini, dan ada kemungkinan besar untuk dia sebenarnya retrace di point-point ini sebenarnya. Jadi makanya kita sebenarnya ada apa? Ada probability untuk sebenarnya kita mengambil take profit di point-point di Bijong Key levels kita. Okey, itu adalah apa yang kita boleh lihat sebenarnya di sini ya. Jadi sepertinya anda dapat lihat kalau Elliott wave di sini kita tak boleh percaya sangat sebab dia adalah lebih kepada time frame yang kecil. Time frame yang kecil apa saja boleh berlaku ya, apa saja boleh berlaku, dia boleh berikan anda yang besar dan sebagainya ya. Jadi sebab itu kalau anda lihat kepada time frame kecil, anda tutup sajalah anda punya Elliott wave di sini. Okey. Dan sekarang ni kalau kita lihat kita tengah lebih kepada focusing untuk dia sebenarnya jatuh ke sini ya. Dan berdasarkan kepada time frame besar tadi, contohnya kita lihat kepada 1 hour, kita lihat kepada 1 hour dan juga 4 hours tadi, dia ada retracement dia, Okey. Kalau kita lihat kepada 1 hour tadi, saya nak terangkan ni ya, kalau lihat kepada 1 hour tadi, letak Elliott wave di sini, anda dapat lihat kemungkinan besar dia boleh juga sampai ke Bijong Key level Bijong Key level, okey, Bijong Key level ada kat sini dan juga dia ada retracement sehingga bawah. Okey, sehingga bawah, tapi kita ambil yang paling minimum saja. Okey, jadi tadi dia dah sampai dekat Bijong Key levels yang pertama. Jadi sekarang ni kita tunggu untuk dia mencapai Bijong Key levels yang kedua. Okey, contohnya 5 minit 1 hour tu okey lah. Ya. Okey, sekarang ni kita tutup Elliott wave. Okey, so this is where sebenarnya kita buat analisis kita kita sebenarnya. Okey, lagi satu perkara yang okey tu je lah. Okay, itu saja. Yang lain dan sebagainya itu semua adalah lebih kepada anda untuk tahu trend dan sebagainya. Kalau anda tengok, kalau linear regression anda juga sebenarnya tidak memberikan anda sebarang trend juga sama ada dia adalah lebih kepada kenaikan ataupun lebih kepada penurunan juga. Kalau contohnya ini semua adalah supporting Ini adalah cuma supporting. Kalau ada main thing yang basically adalah apa yang saya ajarkan kepada anda untuk hari ini. Okey. Dan saya juga sebenarnya melihat kepada stokastik stokastik. Okey. Kalau anda melihat dekat stokastik yang ni adalah STC. Kalau STC tak apa, STC is it's a very different indicator. So memang ambil masa sedikit Kalau anda sebenarnya lihat kepada stokastik di sini stokastik di sini sebenarnya dia sebenarnya sampai ke oversold Dia dah mula ke arah oversold sebenarnya. Okey, dia 5 minit ini. Kalau anda sebenarnya pergi kepada 1 minit, kenapa saya bagi 1 minit sebab saya nak tengok apa yang berlaku di sini Okey, dekat sini dia macam menunjukkan yang bahawa kenaikan boleh berlaku dia menunjukkan yang bahawa kenaikan boleh berlaku. Okey, tapi kenaikan itu mungkin akan sampai di satu tempat saja di satu tempat dan kemudian dia akan retrace balik. Bagi anda yang sebenarnya letak sell tu, okey, anda tunggu saja untuk 1 minit anda naik ke atas dan kemudian dia akan sebenarnya turun ke bawah untuk stokastik anda. Okey, stokastik juga boleh dijadikan sebagai confirmation untuk entry Contohnya kalau anda dapat buy dekat sini, tapi ada banyak perkara lah yang anda kena tengok jugalah. Sebab kadang-kadang anda nampak sini buy, tapi tiba-tiba anda nampak buy kat sini, tapi dia sebenarnya masih floating lebih kepada bawah. Jadi maksudnya dia akan mengambil masa juga untuk dia sebenarnya naik. Okey, ke Bijong Key level ini Okey, at least Okey, so this is what sebenarnya yang saya nak share kepada anda. Bagi saya berpendapat saya masih berpendapat yang bahawa dia ada kemungkinan besar untuk dia sebenarnya mencapai kepada Bijong Key level. Kalau dia nak retrace, okey, retracement yang paling tinggi yang dia boleh retrace adalah di Bijong Key levels di sini. Okey, di Bijong Key levels yang sebelum ini.
Dan kalau kita lihat di time frame 5 minit, saya menggunakan time frame 5 minit untuk entry ya. Okey. Ada sebenarnya yang menggunakan 1 minit, ada sebenarnya yang menggunakan 15 minit. Ini adalah bergantung kepada teknik anda. Okey. Bagi saya fokus kepada 5 minit sebab saya rasa 5 minit adalah okey ya. 5 minit adalah okey ya. Kalau saya gunakan 15 minit, 15 minit adalah stable. Cumanya 15 minit ni lambat sedikit ya berbanding dengan 5 minit. So saya berpendapat yang bahawa 5 minit adalah average daripada 1 minit dan juga 15 minit sebenarnya untuk entry. Okey. Sebab tu kalau saya entry saya lebih fokus kepada 5 minit dan kemudiannya saya boleh juga melihat juga kepada apa sebenarnya yang market telah berikan di time frame yang kecil, confirmkan dengan time frame yang besar juga apa sebenarnya time frame besar tengah buat ya. Anda boleh pergi untuk daily ya. Kalau anda sebenarnya rasa yang kenapa saya tekan daily, kenapa saya tekan ya, sekurang-kurangnya kalau anda nak pilih 2 ke 3 time frame besar dan untuk time frame kecil sekurang-kurangnya 2 ke 3 time frame kecil juga ya. Tapi kadang-kala kita akan mempunyai banyak confusion juga kalau kita melihat kepada banyak time frame bagi anda yang trade Anda faham sebenarnya sebab ada yang kata sell, ada yang kata buy, ada yang kata sell, ada yang kata buy. Kemungkinan besar kalau dalam situasi begini, apa yang anda boleh buat ialah anda kalau lihat kepada 5 minit, makanya untuk time frame yang besar adalah lebih baik kalau anda sebenarnya melihat kepada 1 hour dan juga kepada 4 hours. One day pun okey lah ya, tapi kita akan lebih kepada 4 hours dan juga kepada 1 hour dan entry anda boleh berada di 5 minit. Okey. Dan kalau anda nak tengok dia punya short term, anda pergi saja untuk 1 minute ya. Okey. So itu saja itu saja yang sebenarnya kita harus faham untuk time frame sebenarnya. Kalau contohnya anda trade di 1 minit, okey, maksud dia anda sebenarnya masuk dan anda nak keluar je. Maksud dia adalah penting untuk sebenarnya anda confirmkan dengan time frame 5 minit apa yang mereka buat dan kemudian anda fokus kepada sekurang-kurangnya 30 minit ya, 30 minit juga penting. Okey, dan juga anda nak tengok 1 hour pun boleh, tak ada masalah. Kalau untuk time frame besar anda boleh pergi untuk 4 hours dan juga untuk daily. Okey, contohnya itu adalah cara yang anda boleh lihat sebenarnya di dalam market. Ya, sebab multi time frame ini sebenarnya cumanya kita kena faham konsep dia, iaitu time frame kecil yang sebenarnya membina time frame besar sebenarnya ya. Tapi time frame besar boleh memberikan kita trend. Okey, time frame besar boleh memberikan kita trend untuk jangka masa yang lama ya. Tapi itu adalah trend yang telah berlaku. Ya, kita kalau nak trend yang akan berlaku, juga kita kena melihat kepada apa yang sebenarnya tengah berlaku di time frame kecil. Tapi kalau kita boleh sinkronisekan time frame kecil dan juga time frame besar, di mana sebenarnya kalau time frame besar kata buy contohnya dan juga time frame kecil juga kata buy contohnya, kita boleh sinkronisekan perkara itu sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 time frame yang berselari maksud dia di time frame besar dan juga di time frame kecil, dan kemudian ni kita boleh trend akan ikut accordingly. Tapi kita kena berhati-hati satu perkara iaitu dengan news ya, news. Sebab kadang-kadang technical analysis boleh terbatal kerana news. Jadi sebab tu saya selalu kata tengok dekat schedule news, tengok apa yang berlaku ya, dan selalu perhatikan kepada coincident news juga. Okey. So kadang-kadang apabila anda lihat juga kepada semua perkara ini juga kadang-kadang boleh berlaku ya masalah juga di dalam trading. Tapi sebenarnya apa yang paling penting ialah anda dah cuba sedaya upaya anda. Maksudnya effort anda untuk sebenarnya melihat kepada fundamental analysis dan juga technical analysis itu ada supaya sebenarnya anda sebenarnya boleh lebih selamat di dalam market. Kalau contohnya macam sekarang ni kan, kalau dia tak sampai ya, kalau kita tiba-tiba kalau kita sekarang pergi dekat coincident news lah. Okey, jom kita lihat coincident news sekarang kita scroll kita reload coincident news kita dan kemudian kita tengok ada apa-apa news tak 16 minutes ago, 46, 1 hour, 1 hour for more 2 hours UK dan sebagainya. Maksudnya kita sebenarnya tak mempunyai apa-apa news yang sebenarnya boleh mematahkan
apa yang kita sebenarnya letakkan. Makanya sebenarnya di sini okey, kita masih boleh teruskan untuk sel kita lah, ya, untuk sel kita. Okey, untuk sel kita. Okey, sepertinya yang kita fokus dekat sini ni, kita fokus sajalah kepada apa yang kita buat. Kalau contohnya kita rasa macam was-was ke, kita rasa macam takut-takut ke, atau apa ke apa, kalau anda tengok macam contohnya anda dah positif dah sekarang, okey, anda tutup sajalah. Okay, this is basically to save you the stress. Okay, this is basically to save you the stress. Okay, sebab lagi satu perkara juga kalau kita lihat di sini juga, kita sebenarnya tengah mencabar, kita sebenarnya tengah mencabar moving average 200. Okay, dan apabila kita mencabar moving average 200, makanya sebenarnya kita sebenarnya menganggap yang bahawa dia akan langgar untuk sebenarnya capai untuk capai beyond key levels yang baru. Okay, beyond key levels yang baru. Itu adalah sesuatu yang sangat menarik juga untuk kita lihat sama-sama di dalam market juga ya. Okay, so trend adalah cukup uncertain. So maksud dia ini bermaksud yang bahawa yang dia boleh turun dan dia juga boleh naik. Tapi cumanya di sini adalah kalau contohnya dia melepasi moving average 200, belum pasti lagi yang bahawa dia tidak boleh retrace balik. Okay, tapi sekurang-kurangnya sebelum dia nak retrace, kita dah ambil take profit kita di sini. Kalau kita dah ambil take profit kita di sini, makanya kita biarlah kalau dia nak naik. Okey, tapi kita dah ambil take profit kita di sini dan itu adalah mencukupi untuk kita sebenarnya. Okay, and then we look for the new entry basically in the market. Okay, so saya nak tanya kepada anda semua, ada sebarang soalan dari kepada saya atau apa? Sebab kalau tak ada soalan nanti saya akan mengakhiri untuk sesi untuk hari ini. Jadi anda tunggu sajalah sebenarnya. Tu dah mula apa? Dah mula positif dah. Okey, dah apa yang masuk 0.01 tu dah mula $3 dah. Untung. Kalau nak tutup moving average, siapa yang masuk kelas ni dia akan tahu Okey, ni something yang apa saya boleh showkan kepada anda. Siapa yang masuk kelas ni kalau nak TP selamat anda ambil je dekat moving average ni Saya bagi lagi satu TP kat sini. Okey, yang 1924.62. Kalau anda risau ke apa, okey, anda ambil saja kat 1924.58 ni sebab anda masuk ke dalam kelas. Siapa-siapa yang tak masuk kelas tu tak apalah. Kita nanti kalau kalau saya tengok macam saya nak bagi tahu dalam grup nanti saya bagi tahulah. Ya. So saat ni pagi ni saya dah dapatkan signal lebih awal sebenarnya. So sebab tu saya bagi dalam grup lah. Jadi kita tunggu-tunggu sajalah sama-sama sama ada dia menyentuh kepada beyond key levels kita ataupun dia akan sampai di moving average Tapi memang ada kemungkinan besar dia boleh sebenarnya sampai ke moving average kita sekurang-kurangnya Okey, jadi kita lihat sama-sama. Dan juga kalau kita lihat ATR kita juga masih menyokong kepada masih menyokong lagi kepada sell. Dan kalau kita lihat extreme trend kita masih menyokong lagi kepada sell juga, makanya kita sebenarnya tak perlu nak tak perlu nak risau Okey. Okay, thank you. Let us send link for YouTube recording for them. Sure, definitely top up. I think I will actually send this in the group after once I upload it on the YouTube, okay, and then you all will be able to actually see what is being taught today basically. So cool, very cool, definitely, so okay, I will be waiting for apa ni, saya akan tunggu untuk apa ni, untuk TP kena, okay, dan kalau tak ada soalan daripada anda saya akan tutup kelas kita untuk hari ni. Apa-apa nanti saya akan bercerita di dalam grup nanti I will let you know if let's say there's any particular updates on the TP and everything, but you all can take a precaution First safety TP is definitely at the moving average, okay, at the moving average which would be at 1924.55 okay, 1924.55 kalau anda risau sangat ke, anda rasa macam tak boleh nak sampai ke apa ke anda punya intuition ke contohnya lah so anda sebenarnya tunggu saja di sana dan anda boleh tutup okey. Sebab saya sebenarnya saya sangat berhati-hati sebab
Dia tak ada cara yang betul untuk kita trade di dalam market ini, adalah bergantung kepada cara anda. Tapi saya pastikan yang anda semua adalah selamat di dalam market. Okay, so guys, have a good day. You are most welcome, Miss Jamalia. Okay, and thank you for attending the class for today. And yeah, have a nice day to all of you. Take care. Bye-bye.